sampai kepada muka surat yang ke-101. Okay, kita sampai kepada muka surat 101. Maka hari ini perbincangan kita adalah berkaitan dengan at-ta'arud. Okay, kita tengok dalam skrin. Faslun fit ta'arudi. Apa dia ta'arud ini? Tafa'ulun min arada ya'ridu min babi darbin. Okay, wa huwa tawarada ma'nayaini mukhtalifaini ala mahallin wahidin lianna kullan minan nassaini aridul akhara wal muradu bi ta'arudi ma ya'umun naskhi kama sayati. Dia kata apa? Dia kata ta'arud ini ialah wazan dia tafa'ul. Tafa'ul ataupun kalimah ta'arud, dia punya judur ataupun akar kalimah dia ialah arada ya'rid. Kalau yu'rid itu daripada a'rada. Arada ya'ridu min babi darbin. Daraba yadribu. Itu kalau baca kitab kan, dia kata min babi darbin, maknanya kita ikut wazan darbin. Daraba arada yadribu ya'ridu. Kalau dia kata mimbabi Doktor, macam kata mimbabi kitabatin, baca dengan kata yak. Tenggelam timbul. Ya. Mula pada doktor sebut pasal doroba tadi. Assalamualaikum. Man? Okey tak Man? Waalaikumsalam je doktor. Okey tak? Dengar lagi tak? Okey doktor, okey. Okey kan kau sekat beritahu tau. Anda baru refresh jap. Saya okey sekarang. Okey boleh Okey mudah-mudahan nanti beritahulah kalau apa hal berlaku. Okey. Okey. Nampak skrin ya? Nampak skrin? Okey. Jadi bila dia membahaskan bab ta'arud itu, ta'arudu. So bawah tu pada hasyiah al-Imam Qalyubi, dia ceritakan kalimah ta'arud itu. Ta'arudu daripada kalimah tafa'ulu. Itu dia punya wazn. Dan akar kalimah daripada kalimah min arada ya'ridu. Daripada kalimah arada ya'ridu. Min iaitu darbin. Darbin bagaimana cara bacaan dia? Daraba yad'u. Arada ya'ridu. Kerana ada juga arada lain. Ta'arradu lain. Okay. Kalimah yang paling banyak dia punya makna dia. Okey. Cuma dia kata sini, bawah tu dia kata apa? Wal muradu bi ta'arudi ma ya'umun naskha. Yang dimaksudkan dengan ta'arud itu ialah apa yang merangkumi juga penasakhan ataupun nasakh. Kama sayati, nanti akan dibincangkan. Ini cuma hasyiah. Kita biarkan dia bincang masalah hasyiah berkaitan perkara yang berkaitan dengan lughah, dengan makna, dengan istilah. Okey, bila kita pergi kepada matan di atas, nak tengok apakah dia ta'arud ini. So dia kata faslun fit ta'arudi. Tajuk besar dia adalah ta'arud. Di bawah dia ada faslun, ada pecahan. Faslun ni merupakan pecahan di bawah bab. Bab, bawah dia faslun, bawah dia far'un ataupun mabahathun, bawah dia matlabun, bawah dia far'un, bawah dia mas'alatun. Nah, itu dia panggil dalam
bagaimana Arab dia memecahkan topik-topik, sub topik perbincangan. Baik, ta'arudun nususi. Jadi fasal di bawah tajuk ta'arud itu ialah ta'arudun nususi, iaitu percanggahan di antara nas. Jadi kalimah ta'arud ini maksud dia ialah percanggahan ataupun pertentangan. Iza ta'arada nafqani. Apa nafqani ni? Tengok nombor 4 di bawah. Ialah qaulan. Dua sumber yang besar ataupun nassan min kitabin aw sunnatin. Okey. Jadi benda itu yang menjadi masalah kepada kita. Ta'arud, kalau ta'arud itu bukan benda yang besar, contohnya Al-Quran ta'arud dengan perkataan sahabat, itu tidak ada isu. Okey, Al-Quran dia ta'arud dengan perkataan sahabat ataupun ijtihadus sahabah, itu tidak ada isu. Ataupun Al-Quran yang mutawatir dia ta'arud dengan khabar ahad yang lemah. Khabar ahad tu tak sekuat mutawatir. Jadi itu pun tidaklah isu besar. Kita boleh reject dia. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia terus reject je. Quran cakap umum, hadis ahad cakap khusus, dia terus reject je. Dia tak kisah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab lain pula dia punya method untuk menggabungkan ataupun menjamak, menghubungkan di antara dalil-dalil yang bertentangan. Ni yang kita belajar ni mazhab Syafi'i punya kaedah. Bagaimana Imam Syafi'i dia deal dengan ta'arud ini? Kaedah dia ialah idza ta'arada natqani, apabila ada berlakunya pertentangan di antara dua dalil, sama ada Al-Quran dan hadis ataupun hadis dengan hadis yang sama taraf, okey? Dia kata apa? Fala yakhlu imma an yakuna 'amaini aw khasaini أو أحدهما عاما والآخر خاصا. Okay. Dia kata kalaulah ada pertentangan di antara dua dalil, maka pertentangan itu tidak akan lari daripada kedua-duanya itu am. Okey, dalil yang pertama ataupun nas yang pertama umum, nas yang kedua pun umum, ada pertentangan. Ataupun kedua-dua nas itu adalah khusus. Nas yang pertama khusus, nas yang kedua juga adalah khusus. Contoh dia tak bawa lagi. Dia nak biar kita gambarkan dulu apakah bentuk pertentangan yang berlaku. Ataupun dia kata berlakunya pertentangan ataupun ta'arud ini di antara dua nas yang berbeza. Sama ada am dengan khas ataupun khas dengan am. Ataupun au kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin. Ataupun Doktor? Macam anak seorang je ke yang tak dengar Doktor syarah ke? Yang lain Ya, pun tak sama? dengar juga. Oh, tak dengar juga. Okey. Okey, alhamdulillah. Ya kan anak seorang tadi ada masalah. Data tu tukar boleh wifi okey lah. Doktor? Doktor okey ke Doktor? Doktor dah live.
Doktor ada masalah, doktor suruh tunggu sekejap. Ya. Assalamualaikum. Oh, okey doktor, okey. Allah teruk tu TM ni gagal ni ketua kerajaan ni. Bukan kat Malaysia, dekat Nigeria. Okey baik. Sorry. Dia apa? Tapi still recording Sorry Still record je. Dia kalau ilmu akidah tu macam ni lah. Benda-benda baru ni dia semua dia panggil arad dan juga jisim kan. Arad tu bertukar-tukar. Kadang-kadang sambung, kadang tak sambung. Kadang-kadang stabil, tak stabil lah. Kita panggil arad. Okey, baiklah. Okey, ta'arudul amaini. Okey, mana dengar Semua okey? Ya. Okey doktor, okey. Dengar. Okey, tamam Okey, pertentangan antara dua dalil yang umum. Okey, itu jenis yang pertama. Faslun dipecah lagi kepada mabahas. Faslun yang tadi itu kita bincang apakah jenis-jenis ta'arud. Yang pecah lagi ni yang jenis yang pertama iaitu pertentangan di antara dua dalil yang umum. Dalil pertama nas kedua pun juga Okey, apa kaedah dia dalam mazhab kita Syafi'i? Juga mungkin sama dalam mazhab Maliki dan juga mungkin sama dalam mazhab Hambali. Cuma Hambali secara usulnya dia lebih prefer. Okey, mazhab Hambali ini kita mungkin jarang belajar dan dia pun mazhab yang tidak berkembang. Maaf, bukan tak berkembang erti kata dia tak bagus, tak. Dia bagus. Cuma dia tak berkembang dari segi dia punya demografi ataupun geographical factor dia tak pergi jauh. Dia walaupun berasal daripada Baghdad, tapi kemudian dia kembali balik ke Madinah ataupun ke Mekah. Hari ini di Saudi lah yang paling banyak. Azhar pun ada, di Mesir pun ada, tapi tidak ramai mazhab Hambali. Okey, kalau antum tengok dalam borang istimarah, borang untuk masuk belajar ke Azhar, dia ada kasih pilihan 3 mazhab je. Dalam kolom mazhab tu dia 3 je. Syafi'i, Hanafi, Maliki je. Dia Hambali tu macam tak ada lah, tapi ada ulama Hambali dekat Azhar hari ini. Antum boleh tengok dalam YouTube Syekh Ahmad Al-Hambali Al-Azhari yang faqih ataupun yang alim usul mazhab, dia alim. Mazhab Hambali pun dia alim. Cuma kuliah dia cakap bahasa Ami. Dia orang Mesir kan. Dia cakap bahasa Ami sungguh. Ami tanah cakap ni. Okey. Jadi kita dengar, kalau antum dengar pun mungkin payah nak faham. Okey, tak apa. Jadi mazhab Hambali ni kalau kita tengok dia punya kaedah dia lebih bermain dengan nas. Bahkan hadis yang gharib, hadis yang dhaif lebih disukai dalam mazhab, lebih preferred, lebih yuqaddam, diutamakan dalam mazhab Hambali berbanding dengan qiyas, berbanding dengan yang lain-lain. Itu prinsip yang ada pada mazhab Hambali. Nampak dia macam dia madrasah Ar-Ra'yu tapi berada di Baghdad. Kita apa itu cerita tentang mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i pula dia pun juga bermain dengan nas. Imam Syafi'i dia tidak macam Imam Maliki. Imam Maliki dia ada nas, ada saddu zara'i, ada masalihul mursalah, ada syar'u man qablana, ada amal ahli Madinah. Itu di antara sources ataupun masadir, sumber-sumber dia. Mazhab Syafi'i tak pakai banyak tu. Okey. Tetapi Imam Syafi'i dia deal dengan nas itu begitu berseni. Sampai Imam mazhab Syafi'i tak perlukan sangat kepada masalah walaupun ada, dan dia boleh bermain dengan nas sahaja untuk membolehkan kepada semua itu. Dia tak perlu pergi pada istihsan. Imam Syafi'i dia sampai dia kata mastahsana faqad syar'a. Siapa yang istihsan, dia telah membuat syariat yang baru. Okey. Kerana apa? Imam Syafi'i macam tu dia punya standard. Sebab dengan nas sahaja kita boleh sampai kepada satu benda yang macam juga istihsan. Okey. So tengok bagaimana Imam Syafi'i punya skill dalam deal dengan nas yang ada. Fa in kana amain, kalaulah dua nas itu umum. Fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Kalau boleh digabungkan kedua-dua nas yang umum tersebut, jumi'a. Jawapan dia jumi'a. Jawapan kepada fa in amkana jumi'a. Hendaklah digabungkan.
Okey, kalau kedua-duanya am. Tapi ada ta'arud. Bila tengok, boleh gabung lah. Boleh gabung. Kalau boleh gabung, jumi'a, itu yang paling cantik, yang paling ideal, ialah menggabungkan, mentaufikkan di antara dua dalil. Bihamli kullin minhuma ala halin. Dengan setiap daripada nas tersebut membawa hal masing-masing. Contoh, dia kata apa? Misaluhu hadithu. Misalnya pada hadis, syarrus syuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhada. Syarrus syuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhada. Sejahat-jahat saksi adalah yang ana pakai kalimah sejahat-jahat, tapi bukanlah jahat bahasa Melayu. Jahat ni neraka, bukan. Maknanya tak molek lah. Tak molek. Tapi kita pakai sejahat-jahat lah, senang untuk kita mudahkan penyebutan. Sejahat-jahat saksi ialah yang memberikan penyaksian sebelum diminta memberi penyaksian. Okey? Maknanya sebelum orang minta, dia dah beri dah. Itu ikut hadis ini, itu sejahat-jahat saksi. Tetapi dalam hadis yang lain dia kata khairus syuhudil ladzi yashhad qab. Hadis yang lain pula kata sebaik-baik saksi ialah yang memberi sebelum diminta pula. Jadi katanya tu barang jahat tu. Bagusnya. Tadi tu teruknya. Ini bagusnya. Macam mana nak faham ni? So dia kata apa? Fahamlul awwali ala ma iza kana minash syahadati aliman biha. Wasani ala ma idza lam yakun aliman biha. So macam mana kita nak jam'u bainahuma? Sedangkan secara literal, secara lahirnya, kedua ini adalah pertentangan ataupun bertentangan secara pasti. Poin yang sama tapi berbeza dengan tiah. Yang pertama jahat, yang kedua baik. Baik hal yang membuat benda yang sama. Macam kita kata sebaik-baik manusia yang banyak makan makanan yang sihat. Datang pula statement kedua, sejahat-jahat manusia ialah mereka yang makan makanan yang sihat pula. Macam mana tu nak taufik antara dua poin tu? Sebaik-baik manusia ialah yang makan makanan sihat. Ini bukan hadis, tak ada hadis ni. Ni nak belajar, nak ajar akal kita untuk kita boleh bermain dalam usul. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang makan makanan sihat. Okey, makbul, kita boleh terima. Hadis yang kedua pula ataupun statement kedua, sejahat-jahat manusia ialah mereka yang makan makanan yang sihat. Jadi itu bagus. Ni tak bagus. Benda yang sama. Khabar mubtada yang sama, khabar berbeza. Mubtada dia sebaik-baik. Ataupun dia punya khabar dia makan makanan sihat. Tapi mubtada dia berbeza. Yang ni baik, yang ni jahat. Macam mana kita nak faham tu? Kita boleh tengok pada mediator dia. Mediator tu bukan variable. Mediator. Kalau antum buat statement, lelaki pandai memasak. Sebab apa? Sebab yang lelaki tu pandai masak. Tiba-tiba dapat Ana pula masak. Tiba-tiba Ana masak tak bagus. Keluar statement yang lain. Lelaki tidak pandai masak. Sebab apa? Sebab mediator dah Ana. Kalau dia tanya Chef Wan, memang pandai masak lah. Statement tu betul lah. Lelaki lebih pandai masak. Tapi kalau mediator dia, Ana, Muhammad Syahid, memang tak pandai lah masak. Masak air pun mungkin hangus. Contohnya. Okey. Jadi kita boleh faham. Hadis itu ataupun statement tadi yang Ana kata makan sihat tu, rupanya mediator dia berbeza. Sebaik-baik manusia yang makan makanan sihat ialah kalau dia makan dengan cara yang bagus. Dia tak curi barang orang, dia usaha sendiri,
memanglah bagus. Tapi sebaliknya kalau orang tu makan makanan sehat, tapi makanan tu dia curi. Saya makan buah, saya makan sayur, saya makan vitamin, bagus, sehat. Tanya dia, mana sumber tu? Oh, saya curi dekat kebun orang. Vitamin curi dekat farmasi. Oh pula. Maknanya benda yang di sebaliknya itu yang menghukum benda ini. Juga dalam hadis ini. Hadis yang pertama kata, syarrus syuhud, sejahat-jahat saksi ialah yang memberikan penyaksian sebelum diminta. Siapa dia tu? Apakah mediator dia? Apakah pembakar dia ataupun yang di belakang tabir? Ialah iza kana lahu man lahu syahadah aliman biha. Dia tahu akan peristiwa tersebut dan dia tahu dia akan dipanggil beri syahadah. Macam dah ada perancangan. Ketika itu saksi ni dah tak bagus. Okey. Saksi ni dah tak bagus. Antum boleh faham dalam Islam syahadah ini diberikan tanpa bias. Tapi kalau antum dah tahu antum akan dipanggil beri saksi, dah tahu dah itu semua tu akan berlaku. Kalau kita jadi saksi, itu dia panggil tak bagus lah. Sebab apa? Saya dah tahu apa yang akan berlaku. Saya dah tahu selok belok kes ni. Kan dalam kes mahkamah kan. Mana tahu tu kes mahkamah. Sudah dia dipanggil. Itu saksi yang bagus lah. Tapi kalau dia tahu nak buat jahat, dia cipta saksi dia. Lepas tu tiba-tiba kantoi, saya saksi dah. Saksi tu lah offer. Bagus, nampak macam bagus. Tapi rupanya saksi tu dah tahu selok belok hukuman ataupun perbicaraan tersebut. Tak bagus sebenarnya. Kenapa? Dia dah tahu selok belok. Okey. Tapi yang kedua tu, khairus syuhudil ladzi yashhad qabla an yustashhad. Dia tak tahu benda. Dia dipanggil sebab kamu ni tak bias dan tak tahu, dan kemudian dia memberikan penyaksian yang paling adil. Sebab dia pun tak tahu yang dia akan menjadi saksi. Kalau dia tahu tu maknanya dah merancang. Itu benda yang dipanggil planted, yang dah dirancang. Tapi kalau tak tahu, dalam antum tengok dalam kes-kes jenayah kan, yang dipanggil orang yang kadang tak ada kena mengena. Siapa? Jaga. Siapa yang dipanggil? Tukang jaga betul. Benda-benda. Ya, baik. Tahu. Kenapa pula buruk? Sebab dia dah tahu nanti dia akan dipanggil. Okey, nampak? Literally macam ta'arud. Tapi bila kita faham akan di sebaliknya, so tidak ada ta'arud. So boleh kita hamlu bainahuma. Kedua-dua dalil ni kita boleh pakai. Tak perlu kita nak sakat ataupun nak gugurkan yang pertama ataupun yang kedua. Kedua-duanya boleh dipakai dan dia hadis yang sahih ataupun hadis yang boleh beramal dengannya dan berhujah, dan tak perlu kita untuk gugurkan dia. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya tidak bertentangan dan dia boleh jama' bainahuma, boleh digabungkan di antara kedua dia. Okey. Hadis yang kedua ataupun kes kedua. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz ala ukhbirukum bi khairis syuhudil ladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yas'alaha. Ini hadis yang dia mendukung hadis yang kedua tu, khairus syuhud tu. Wal awwalu muttafaqun ala ma'na fi hadithin. Yang pertama itu disepakati maknanya pada hadis khairukum qarni, khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Itu yang sebenarnya hadis tu. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku ni. Nombor 3. Qarni itu apa dia? Tengok bawah tu. Sahihu anna qarnahu huwa zamanuhu. Yang paling benar kurun
Nabi itu ialah zaman Nabi SAW, summa ba'dahu qarn, kerana selepas kurun Nabi ialah kurun para sahabat. Summa ba'dahu, lepas kurun sahabat 100 tahun. 100 yang pertama. Okay. Hadis yang pertama itu muttafaq ala makna. Dia bertepatan dengan makna khairul qurun, sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Macam mana kita nak combine itu? Okey, sabar dulu. Summa yakunu ba'duhum qaumun yashhadan. Nah, ini poin dia. Kemudian akan datang satu qurun, satu generasi yang mereka ini yashhaduna, memberikan penyaksian, memberikan penyaksian qabla an yustashhadu, sebelum mereka dipanggil memberikan penyaksian. Okey, jadi hadis tu adalah. Okey, jadi apa pun kita boleh faham kesemua hadis ini yang pertentangannya ialah pada dia punya sifat-sifat tu. Sifat dia apa? Ialah tadi dia katakan sebaik-baik ataupun seburuk-buruk saksi ialah yang kita. Hadis kedua pula, seburuk-buruk ataupun sebaik-baik penyaksian ialah yang memberikan dengan seburuk. Jadi fahamul awal telah pun kita bawa, kita yang jahat ni maksud dia faham. Ada yang kedua, yang saksi yang jujur. Itu yang terbaiklah. Okey. Jadi kedua-dua hadis ni boleh tak kita gabungkan? Ya boleh. Macam mana gabungkan? Macam itulah. Hadis yang pertama difahami dengan itu. Orang yang tahu, iaitu sejahat-jahat saksi dia dah tahu cerita. Dan sebaik-baik saksi pula dia tak tahu cerita. Habis. Jadi kedua-dua ini literally ataupun secara lughatan, secara bahasa macam ada ta'arud. Tapi hakikatnya tak ada ta'arud dan boleh yajma' bainahuma, boleh digabungkan. Khalas, habis. Sekali lagi yang kedua sebagai sebelum kita masuk ta'arud khasain, wa illam yumkin al-jam'u bainahuma, kalau tak boleh kita nak himpunkan, memang dia ta'arud dan tak boleh himpun. Macam mana nak himpun lah? Yatawaqqafu fihi ma illam yu'lamu tarikhu, akan yatawaqqaf atau akan tawakuf, disclaimer, stop, no discussion. Tak boleh kita nak further discussion, tak boleh kita nak bincang lebih. Sebab apa? Kita tak tahu manakah ayat ataupun hadis yang turun dahulu. Kenapa kita nak tahu hadis turun dahulu? Untuk kita kaitkan dengan nasakh ataupun mansukh. Okey. Kalau tahu mana yang awal, mana yang hujung, okey. Yang hujung itu adalah nasikh, awal itu adalah mansukh. Senang salah. Tapi sekarang ni dua nas ini bertentangan, tetapi kita tak tahu mana yang awal, mana yang akhir. Ila an yadhhara murajjahu alaihima, sampai nampak pada itu yang lebih kuat antara keduanya. Kalau kita tahu sejarah penurunan nas tersebut, kita tahulah ini yang paling tarjih sebab ini turun kali terakhir. Contoh, ni kes-kes yang tak boleh jamak tapi kita kenal, kita tahu. Okey. Apa dia? Ayat yang mengatakan au ma malakat aymanuhum walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Au ma malakat aymanuhum tu apa benda dia? Melainkan ke atas isteri-isteri mereka dan juga ke atas hamba yang mereka miliki akan sumpahnya. Hamba lah. Karena tu terjemah hamba je. Senang. Okey, siapa yang dimiliki akan sumpahnya. Payah nak faham tu. Kata hamba tu lah. Okey. Jadi laki ini yang bagus ini, yang beriman ini, kalau dia menjaga maruahnya, melainkan kepada isteri yang halal dan kepada hamba ataupun amah yang boleh digaulinya. Okey, itu maksud dia.
Tetapi ada ayat lain dalam surah An-Nisa mengatakan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tak boleh kita nak menghimpunkan di antara dua adik-beradik perempuan dalam kita berngahwini. Saya kahwin dengan akak dia dan saya juga kahwin dengan adik dia. Tak boleh. Dikiaskan lain, tak boleh kita nak kahwin dengan akak dia ataupun nak memiliki hamba akak dan makcik dia. Tak boleh. Ataupun seorang perempuan dan anak buah perempuan dia, dua-dua hamba kita. Kita gaul dua-dua. Tak boleh. So, tapi macam ada pertentangan. Kenapa? Yang atas tu surah Mukminun tu kata, boleh belaka. Kalau itu hamba kamu, silakan kamu gauli. Tapi dalam ayat Nisa, jangan gabungkan dua adik-beradik lah. Tak boleh. Walaupun hamba dua-dua. Kita pergi perang, sebagai contoh. Ni cerita perang lah kan. Ataupun kita pergi pasaran hamba. Sekarang ni ada pasaran saham, pasaran sukuk, pasaran FCPO, pasaran apa lagi? Pasaran cryptocurrency. Dulu ada pasaran hamba. Pergi pasaran hamba, duit kita lebih sikit, nampak dua orang hamba. Comel-comel, tengok ni siapa ni? Ni kakak, ini adik. Kita beli belaka. Murah. Satu offer sempena awal Muharram dapatlah RM1,000 contoh. Beli dua dapat diskaun 20%, RM1,800. Dapat offer sikit, kita beli RM1,800 dapat dua hamba adik-beradik. Baiklah. Kalau ikut pada ayat surah Mukminun, kita boleh je menghambakan mereka dan menggauli mereka. Kedua-duanya. Buat macam isteri lah. Boleh disetubuhi. Kalau ikut ayat pertama. Sebab apa? Ayat pertama kata boleh kita menggauli berhubungan seks dengan kita punya hamba. Jadi kita faham asalkan hamba, tak kisahlah suami isteri, adik-beradik ke, anak buah makcik ke, kita bantai ya. Contoh, kalau kita ambil nas yang pertama. Tapi ada nas yang kedua. Tapi dia kata apa? Nas kedua kata, kalau adik-beradik dan dikiaskan dengan anak buah makcik, makcik anak buah, tak boleh kita himpunkan. Kalau kita beli hamba adik-beradik, kita dah gaul yang akak, yang adik tak boleh usik. Memang hamba kita. Dia mungkin hamba masak. Akak ada hamba selai baju. Tapi bila menggauli, seorang sahaja boleh. Okey. Baiklah. Jadi fal awal yajuzu ataupun yujawizu jama'al ukhtaini bimilkil yamin. Hadis ataupun ayat pertama surah Mukminun tu mengatakan boleh je kita nak menggabungkan ataupun untuk menggauli keduanya itu dengan sumpah ataupun dengan kehambaan. Tapi yang kedua kata tak boleh. Tak boleh. Kita pening lah baca dalil ni. Kalau Mukminun kata okey. Nisa kata tak okey. Nisa tak. Surah Nisa kata tak boleh. Jadi macam mana ni? Farujjihat tahrimu li'annahu akhwatun. Maka ditarjihkan haram. Kalau bertemu boleh dan tak boleh, kita kena kasih tak boleh. Sini Imam Mahalli dia tak detail ataupun dia tak terangkan. Mungkin dia tak nak masuk campurlah hal tersebut. Akhwatun itu lebih berhati-hati. Apakah kaedah yang mengatakan berhati-hati? Biasa nak ajarkan. Iaitu dia panggil apa? Al-aslu fil ibda' at-tahrim. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain, bila ia berkait dengan maruah ataupun farash perempuan, arti kata dalam bab menggauli, dalam bab berkahwin, dalam bab sebagainya, ahwat itu lebih utama. Berhati-hati lebih utama. Ayat yang pertama, surah Mukminun kata, boleh je nak gaul semua hamba-hamba kamu, silakan. Ayat kedua, An-Nisa mengatakan tak boleh. Adik-adik tak boleh combine. Mana kita nak ambil? Ambil yang tak boleh. Kerana apa? Sebab bila perihal maruah perempuan, perihal persetubuhan ataupun jima', perihal tentang furush ataupun maruah ataupun kemaluan perempuan, ia tidak boleh kita, tak boleh main-main lah. Ahwat. Elok ambil berhati-hati. Okey? Berhati-hati ya. Okey. Sebab apa? Implikasi dia akan lahir, akan jadi wati' syubahah. Implikasi dia akan lahirnya anak daripada wati' syubahah. Jadi benda-benda itulah yang Islam amat jaga. Dia panggil hifzun nasab, hifzun nasal. Kan? Okey, jadi bila bertentangan, nampak tak? Kedua dia tak boleh kita combine. So apa kita buat? Kita kena tarjih.
Tarjih sebab apa? Sebab kita tahu tarikh dia. Tahu dia punya siapa yang dulu, siapa yang awal. Mudah aja nak faham. Surah Mukminun, surah Makkiyah. Surah An-Nisa, surah Madaniyah. Itu kaedah dalam usul Quran ataupun dalam ulumul Quran. Mukminun surah Makkiyah. Dalam Makkiyah tak bincang pasal halal haram. Jarang sangat. Tapi surah An-Nisa, surah Madaniyah. Dalam dia dah ada ayat mawaris, ayat nikah, ayat macam-macam. Kalau kita tengok dari tarikh pun kita boleh faham. Surah An-Nisa ni lebih diutamakan. Apatah lagi ada kaedah mengatakan untuk bab-bab berkaitan dengan marwah perempuan ni, elok kita berhati-hati. Fa'in ulima tarikh fayunsakhul mutaqaddimu bil mutaakhir. Ya gitu. Fayansakhu al-mutaqaddimu fayansakhu al-mutaqaddam ke mutaqaddim bil mutaakhir. Kalau kita tahu akan tarikh penurunan dia, maka yunsakh, dinasahkan, mana dibatalkan mutaqaddam yang awal bil mutaakhir yang datang kemudian. Yang datang awal akan dinasah, dimansuh, dibatalkan penggunaan dia dan pakai yang baru. Kama fi ayatai iddatil wafati wa ayatil musabarah. Sebagaimana ayat yang kita bincang yang lepas tentang ayat tentang wafat. Yang katakan, pertama kata, duduk rumah 1 haul. Makan harta bekas suami. Kedua kata, cukup duduk rumah 4 bulan 10 hari. Dan tahu akan dia punya sequence dia ataupun turutan dia, maka ayat yang kedua tu menasahkan yang pertama. Okey, tapi kalau tak tahu macam mana? Kalau tahu, okeylah. Kalau tak tahu, memang kita kena tawakuf. Okey, tawakuf. Okey. Kalau tak tahu langsung, tak tahulah mana dia punya apa, tawakuf. Tawakuf. Tawakuf akan jadilah, stop. Tapi dalam kes tadi tu, kes atas tu, ada jawapan dia, apa dia? Ahwatun. Untuk mengambil yang lebih berhati-hati. Dia tawakuf dalam arti kata nasah. Dia tak nasahkan, dia tak kata pun An-Nisa menasahkan Al-Mu'minun. Tapi dia tarjih. Tarjih itu kenapa? Menggunakan kaedah al-aslu fil ibda' at-tahrim. Ataupun akhwat dalam bab-bab berkaitan dengan marwah, al-furuj, kita kena berhati-hati. Okay? Itu dalam mazhab Syafi'i lah. So mazhab Syafi'i ni dalam kaedah ataupun dalam prinsip dia deal dengan nas, dia agak komprehensif. Komprehensif sebab Imam Syafi'i pun buat kitab khusus Ar-Risalah untuk cater semua ini. Dan tak cukup dengan tu, dia buat kitab Al-Um untuk menceritakan bagaimana dia apply kaedah usul tersebut. Dan kalau kat Baghdad ada kitab Al-Hujjah ataupun kitab Al-Khulasah dan sebagainya. Kitab tu tak sampai pada kita ya. Itu mungkin makhtutat. Tapi kitab Al-Um, kitab Mukhtasar Al-Musani, Mukhtasar Al-Buaiti ada pada kita hari ini. Kita boleh refer insya-Allah. Okay, inilah setakat untuk bincang pada malam ini. Dia agak bila bab ta'arud ni dia agak tegang. Sebab apa? Dia dah mula nak tarjih. Dia dah tak harmoni. Dulu tu cerita nasar dia, terus je. Ni dah mula kita mana yang kuat, mana yang utama, mana yang khas, mana yang am. Di sinilah ketinggian kesenian usul tu dipraktikkan. Tapi kita beruntung kita boleh belajar. Walaupun kita mungkin bukan sebagai practitioner, tapi kita boleh tahulah how para ulama kita buat semua ni. Okay, cukuplah untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, syukran semua, insya-Allah jumpa lagi.